Tengok ini orang kerja. Apa macam ni orang kerja? Ha? Hello, Assalamualaikum and salam sejahtera kepada semua yang menonton video ni. Okay, so kali ni kita bukan nak buat video pasal memancing, tapi video kali ni saya nak share tips macam mana kita nak elakkan ataupun kurangkan mabuk laut. Okay, so saya percaya yang klik video ni anda mungkin terdiri daripada golongan orang yang teringin gila nak mancing laut, selalu duk tengok video kan, video orang mancing laut, gasak ikan besar-besar, jadi memang teringin nak mancing laut tapi takut mabuk laut. Mungkin anda terdiri pada golongan itu, ataupun mungkin anda dah mancing lama, dah banyak kali naik boat, dah mancing bertahun lah orang kata, tapi asyik mabuk. So mungkin anda nak dengar pendapat saya ataupun tips daripada saya macam mana kita nak elakkan benda-benda tu berlaku. Okay, sebelum kita dengar dulu tip-tip macam mana nak kurangkan mabuk laut, first kita kena faham dulu kenapa kita mabuk laut, ataupun waktu mabuk ni benda apa yang terjadi dekat anggota badan kita ni. So kalau kita dah faham konsep benda apa yang terjadi dekat badan kita ni, jadi baru kita boleh faham macam mana nak elakkan ataupun kurangkan rasa mabuk laut itu. Okay, jadi kenapa kita mabuk laut dan benda apa yang terjadi sebenarnya dekat badan kita ni? Actually benda yang membuatkan kita jadi mabuk ni sebab communication yang salah. What? Bro, what are you talking about? Apa benda pula dah communication yang salah? Telefon ke, nak WhatsApp ke? Bukan. Communication yang salah ni berlaku communication antara tubuh badan kita. So benda ni melibatkan dua sistem, iaitu yang pertama vision system dan juga vestibular system. Okay, jadi masalah communication antara vision system dan vestibular system ni yang membuatkan badan kita mengalami keadaan mabuk laut. Jadi apa benda vestibular system ni? Okay, seperti yang anda tahu, vision system ni kita punya sistem yang berkait dengan kita punya mata. So vision maksudnya pandangan mata kita. Manakala vestibular system ni pula adalah satu sistem yang melibatkan dua anggota badan kita, iaitu inner ear dan juga brain, otak kita. So ear maksudnya telinga kita ni terdiri daripada tiga bahagian. Dekat luar ni dipanggil outer ear, di tengah di mana mempunyai gegendam telinga, situ dipanggil middle ear, dan juga di dalam inner ear. Dalam inner ear ni dia ada sistem yang membuatkan badan kita seimbang. Okay, benda yang dalam inner ear ni lah yang mengimbangkan badan kita. So tiga anggota utama ni, mata, otak kita dan juga inner ear ni, gabungan tiga ni kalau communication dia salah, maka akan terjadilah mabuk laut. Okay, jadi communication yang macam mana yang saya maksudkan tu? Okay, sekarang mata saya sedang melihat ke depan dan kepala saya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tapi mata saya still pandang ke depan dan tak pandang ke lain. Jadi dia synchronize tiga benda. Mata saya, otak saya dah fikir saya nak ke kanan, dan telinga saya pun dia akan seimbang ke kanan, sama juga ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kat sini kita boleh nampak tiga benda ni dia synchronize, dia bergerak serentak. Mata nampak serentak, lepas tu otak kita pun dah fikir ke kiri ke kanan ni dia serentak, dan serentak sekali dengan seimbangkan kita punya inner ear. Jadi komunikasi ni bila ada masalah, benda tu yang akan membuatkan kita mabuk laut. Sebagai contoh yang lain, contoh paling mudah, kalau anda dah biasa naik boat, contoh yang lain kita boleh nampak kalau kita duduk dalam boat, kita duduk dalam kabin. So kita tak nampak benda apa dekat luar, kita tak nampak sama ada ombak tu akan tolak boat ke kiri atau ke kanan. Jadi kita tak nampak benda tu, kita hanya nampak kabin, dinding kabin. So dekat situ kita tak tahu badan kita akan bergerak ke kiri atau ke kanan. So dekat situlah yang membuatkan kita jadi mabuk, sebab otak tak boleh nak fikir kita nak ke kiri ataupun ke kanan. Mata hanya nampak kepada dinding, tapi otak dia tak boleh nak bagi signal dekat
dekat kita punya telinga, sama ada kita nak imbang ke kiri atau ke kanan. Berbanding pula kalau kita duduk dekat luar, selain bukan dalam kabin, kita duduk dekat luar bot dan kita nampak persekitaran kat luar. Kita nampak langit, kita nampak ombak. Contoh, kita dah nampak ombak besar tu datang hentam bot, dan kita otak pun boleh fikir, oh, bot akan naik dan akan turun. So dekat situ dia ada communication antara mata, otak, dia bagi tahu telinga. Jadi kat situ boleh mengurangkan kita punya rasa mabuk, berbanding kalau kita duduk dalam kabin tadi, kita tak nampak apa dekat luar tu dan boleh mengundang rasa mabuk. Jadi inilah maksud communication yang saya cakap untuk 3 anggota badan, iaitu mata, otak dan juga inner ear. Antara contoh yang lain juga kita boleh compare bila kita mancing siang dan juga mancing malam. Selalunya mancing malam ni memang lebih mengundang keadaan mabuk sebab kita tak nampak dekat luar tu. Kita cuma nampak benda yang dalam lampu. Bila kabin dalam bot tu buka lampu, so kita nampak dalam tu saja, so dekat luar kita tak nampak. Jadi communication tu pun yang saya maksudkan tadi tu, dia akan lost sedikit dan boleh mengundang rasa mabuk. Okey, jadi sekarang anda dah faham kenapa kita mabuk laut dan benda apa yang terjadi dekat badan kita bila kita dah mabuk laut. So bila anda dah faham konsep ni, sekarang saya akan bagi tips untuk elak dan juga kurangkan risiko untuk mabuk laut. Sekarang kita ada 4 tips yang sangat-sangat penting untuk kita elakkan menjadi mabuk laut. So yang pertama, bila mancing atas bot, kita perlu cari ruang bot yang selamat. So apa maksud cari ruang bot yang selamat? Macam tadi saya ada explain keadaan memancing bila duduk dalam bot, dalam kabin ataupun di luar. So bila kita berada dalam kabin, kita tak nampak benda apa yang akan terjadi dalam keseimbangan badan. So kita tak tahu ombak nak tolak bot ke kiri atau ke kanan. Jadi kita lost dia punya communication tu dan akan membuatkan kita mabuk. So bila keadaan bergelora, so better kita jangan duduk dalam kabin. Better kita duduk dekat luar, kita boleh nampak langit dan juga ombak, kita boleh nampak semua. Kita boleh cuba nak imbang kita punya badan untuk menghadap keadaan yang bergelora tu, dan sedikit sebanyak akan mengurangkan risiko mabuk laut. Okay, dalam keadaan yang seterusnya pula, tempat yang kita perlu cari ruang bot yang selamat. Contoh kalau kita memancing waktu malam, so especially sewaktu peralihan cahaya, di mana waktu siang nak berubah ke waktu malam, bahasa mudahnya waktu maghrib lah. Masa tu kita dah lost cahaya, lepas tu nak jadi gelap. Dekat situ selalunya akan mengundang rasa mabuk. Okey, keadaan macam tu selalunya waktu dah gelap tu, tekong ataupun owner boat dia akan buka lampu. So bila dah once dah buka lampu, kita akan nampak benda yang dalam kabin. So luar daripada belakang cahaya tu kita dah tak nampak. So dekat situ kita akan lost communication 3 anggota kita. Jadi apa yang saya suggest, waktu peralihan cahaya ni, better kita jangan duduk di luar kabin. Kita cuba duduk dekat luar kabin, kawasan yang gelap. Ataupun contoh ada boat tu, dia ada bahagian kabin dan juga deck depan. So deck depan gelap, so better kita duduk situ, kita duduk relax dulu, isap rokok apa dulu, layan pemandangan. So at least dalam setengah jam ke, kita kena biasakan diri dulu, mata kita kena biasakan dengan peralihan cahaya tu untuk memudahkan communication antara 3 anggota tu selepas itu. Jadi waktu permulaan pertama ni lah yang selalunya akan membuatkan orang mabuk. Bila dia dah biasa dan adapt dalam masa setengah jam tu, InsyaAllah sedikit sebanyak boleh membantu elakkan mabuk waktu malam. Okey, dalam keadaan yang seterusnya pula, contoh tengah ada bergelora ni, FG0 pula putus. So kita nak kena buat FG0 pula, ataupun kita nak tukar assist hook lah apa semua. So once kita dah tunduk, kita buat ambil masa beberapa minit. Bila kita bangun je, pening, confirm mesti pening. Ini macam mana kita nak elakkan benda tu? So saya suggest, kalau kita perlu buat FG0 ataupun tukar hook atau apa-apa semua, at least kita cuba jangan backgroundkan benda belakang tu, background lantai bot ataupun dinding bot. Cuba kita dapatkan background langit. Sebagai contoh, kalau kita nak tukar assist hook, so kita pegang G assist hook, kita buka di atas, background kan langit, benda yang statik, yang tak bergerak. Bot ni dia bergerak, langit tu dia statik. So kalau kita boleh buat macam tu, InsyaAllah dia akan membantu kita tak rasa mabuk lepas kita buat FG0 ataupun tukar assist hook ataupun apa-apa aktiviti yang membuatkan mata kita fokus dekat benda-benda kecil. So kalau ada background langit,
ataupun awal, benda tu boleh elakkan kita rasa mabuk laut. Jadi tips seterusnya ialah pemakanan. Kita akan rasa mabuk laut bila perut kita kosong dan penuh angin, lepas tu ombak pula bergelora, so kita akan rasa benda tendang dalam perut kita. Itu akan membuatkan kita rasa nak mabuk. So saya cadangkan dalam sehari sebelum ataupun waktu trip, cuba elakkan makan benda yang berangin. So kalau anda boleh minum air halia 2 hari tu, lagi bagus, senang buang angin. Jadi kalau perut dah berangin, kalau duduk di atas bot tu kan, kalau rasa nak terkentut kan, jangan rasa malu, lepaskanlah, jangan simpan. Kalau simpan tu semua mengundang mabuk. Jadi jangan malu untuk kentut di atas bot. Okey, untuk contoh pemakanan yang kedua, kita perlu kerak makan waktu mancing, tapi jangan makan banyak. Okey, sebagai contoh, dulu saya kerak makan yang kerak tapi tak penuh. Contohnya, pagi saya akan beli 3 bungkus nasi lemak, pukul 8 pagi naik bot keluar mancing, pukul 10 saya akan makan 1 bungkus, pukul 12 saya akan makan 1 bungkus, selang lagi 2 jam, pukul 2 saya akan makan lagi 1 bungkus. So cukup 3 bungkus. So dekat situ saya amalkan makan dengan kerak tapi tak banyak. So maksudnya saya makan tu sampai bukan mengah lah, sampai penuh perut. So dekat situ saya cuba elak daripada angin masuk dalam perut. So angin belum sempat masuk dalam perut, saya dah sumbat, and saya tak malu untuk kentut atas bot. Memang saya akan kentut, buang angin tu. Jadi inilah keadaan yang akan membantu kita mengurangkan rasa mabuk laut daripada segi pemakanan. Okey, poin yang ketiga, anda perlu mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum pergi memancing. Jadi sebelum turun mancing, malam tu tidur bagi cukup. Tak cukup tidur memang boleh membantu anda layan rasa mabuk. Jadi bila kita dah rehat dengan secukupnya, jadi kita akan mempunyai banyak tenaga untuk memancing seharian tu. Jadi kalau kita tengah mancing, lepas tu kena ombak, kena alun, badan letih, lesu sebab tak cukup rehat, memang boleh membuatkan anda rasa mabuk. So tidurlah sebelum waktu memancing, rehat bagi cukup, dan biar bertenaga waktu memancing. Sebab waktu mancing memang kita nak guna banyak tenaga, nak jigging dengan kena panas matahari lagi, lepas tu nak imbang badan lagi, memang guna banyak tenaga. So rehatlah dengan cukup. Okey, poin yang seterusnya, poin yang terakhir, poin keempat, memang poin yang sangat penting. So kalau poin yang keempat ni anda ada cukup kuat, anda tak perlu dah ketiga-tiga poin yang kita bincang tadi. Kita perlu mempunyai semangat yang kuat. Kalau kita bersemangat nak memancing hari tu, kalau kita duduk dalam kabin pun tak ada masalah, kita takkan rasa mabuk. Kalau kita juga mempunyai semangat yang power nak memancing, kita tak makan seharian pun, insya-Allah kita boleh lawan mabuk. Ataupun kalau kita mempunyai semangat mancing yang kuat, sehari semalam tu sebelum nak mancing tak boleh tidur pun tak ada masalah. InsyaAllah dengan semangat yang kuat ni, kita boleh melawan rasa mabuk. Okey, semangat ni lah yang membezakan pemancing lain dan juga kita. So dekat sini kita boleh tengok, kenapa aku mabuk, dia ni tak mabuk. Padahal aku makan dah cukup, padahal aku dah rehat dah cukup, tapi kenapa dia ni tak makan pun dia relax lah, tapi aku mabuk. So bezanya dekat semangat ni lah, sejauh mana semangat anda untuk memancing pada hari itu. Okay, jadi kenapa saya tekankan semangat yang kuat ni? Sebab benda ni pernah terjadi dekat saya dulu. Dulu saya pun start bukan terus mancing di atas bot. Saya pun pernah menghadapi keadaan kali pertama memancing di atas bot. Dulu dekat Penang ni saya selalu mancing dekat pulau secara lembes lah. Mancing dekat Pulau Georgia, mancing di bawah jambatan, mancing di tebing-tebing lah orang kata lembes ni. Tak pernah mancing di atas bot. Okay, dulu waktu saya mula-mula mancing, saya suka beli majalah pancing lah. And majalah pancing waktu dulu selalunya akan dapat CD memancing sekali lah. Especially kebanyakannya CD Pak Wong lah. Pak Wong pergi memancing. And saya memang suka tengok video-video dia tu dan membuatkan saya berangan lah. Dalam video tu contoh lah, saya tengok video Pak Wong pergi mancing popping dekat pelantar, ataupun dia pergi jigging naik atas bot kan. Antara video pertama dia mancing di kapal Rusia,
Jadi bila banyak video yang saya tengok, saya pun berangan teringin jugalah nak mancing atas bot, nak mancing ikan besar-besar sama macam dalam video tu. Lepas tu ada sehari tu saya dan kawan-kawan ada memancing di pantai di Teluk Bahang. Kami mancing dekat pantai saja. Dan ada satu ketika tu ada seorang brother, dia datang kat kami, dia offer nak tak mancing atas bot. Bayarannya hanya 200. And kami waktu tu ada 4 orang. Sebelum tu memang saya tak tahu dekat mana kalau kita nak mancing bot, dekat mana nak sewa, memang tak pernah tahu langsung. Jadi bila ada orang offer macam tu, saya jadi teruja. Betul ke ni? Nak mancing bot? Dan saya pun berbincang lah dengan kawan-kawan 4 orang tu. Kita tong-tong lah seorang RM50. Jom on mancing atas bot. And dengan semangatnya kami pun naik lah bot mancing dekat Teluk Bahang, dekat hujung pulau tu lah, dia ada batu-batu kan. Waktu nak pergi tu memang keadaan sangat-sangat bergelora. Ombak dalam perjalanan mungkin dalam 20 minit kami sampai first spot tu. Terus kami mancing. So kami pun turunlah mancing. Dalam masa 10 minit pertama tu kawan saya seorang dah tumbang. Tak sampai 1 minit dia bangun, dia muntah. So 3 orang lagi masih steady. And then selang 20 minit seorang lagi pula jatuh. Boom, tidur. Siap cakap kat saya, Mi hang tolong mengai kat aku pula. Siap suruh orang tolong mengai lagi. And last sekali tinggal kami 2 orang sahaja yang memancing. And waktu tu saya perasan lah tekong pun duk tengok pelik kan. Hampa ni selalu mancing laut dah ke? Saya pun cakap, tak, ini first time saya naik bot. Dan dia pun heran kenapa kami tak mabuk. So kenapa saya tak mabuk waktu tu? Sebabnya waktu saya tengah mancing ikan gelama tu, di tepi-tepi pulau dia ada batu-batu. Dalam otak ni tengah imagine video Pak Wong tengah baling mancing full, tengah popping GT. Padahal strike ikan gelama. Padahal mancing ikan gelama je, tapi dalam otak ni duk berangan macam dalam video. So benda tu membuatkan saya bersemangat memancing waktu tu. Jadi dekat situlah saya dapat kesimpulan yang semangat yang tinggi ni membuatkan kita potong habis rasa mabuk ke apa semua benda tu memang kita tak peduli. Kita cuma fokus nak mancing ikan. Jadi point ini memang sangat penting, iaitu semangat yang kuat boleh sangat-sangat membantu kita hilangkan ataupun memang kurangkan tak rasa mabuk laut. Jadi itulah 4 tips utama yang saya nak share kepada anda, cara untuk elakkan kita mabuk laut ataupun kurangkan kita rasa mabuk laut. And kalau ada orang tanya saya, Suhaimi tak pernah mabuk laut ke? Saya ni bukanlah sampai tahap tak pernah mabuk, pernah je mabuk, selalu je mabuk. So mabuk laut ni dia ada sampai tahap muntah, ada sampai tahap tak muntah. So saya cuma satu trip saja yang pernah muntah. Trip tu kami pergi ke kapal Rusia di Penang ni. Sepatutnya perjalanan ke sana mengambil masa 2 jam, tapi disebabkan ombak yang teruk, jadi kami bertolak 10 pagi dan sampai sana pukul 6 petang, hampir 6 petang. So perjalanan dah delay sampai 8 jam. So trip tu trip bermalam. Sampai saja sana, saya mancing tak sampai sejam, saya muntah tidur sampai esok. Memang teruk gila trip tu. So trip tu saja saya pernah muntah. And trip lain bila saya mabuk, ada yang saya cuba amalkan benda-benda ni lah. Ada waktu yang agak macam tak boleh, macam sakit kepala sangat pening, saya cuba tidur dulu setengah jam, ataupun saya amalkan makan sebelum pukul kosong. Jadi saya akan kurangkan sikit lah rasa nak mabuk tu. Dia adalah datang rasa nak mabuk tu. Bila makan tu, lepas tu buang angin apa semua, lepas tu busykan diri mancing, lepas tu hilang lah rasa mabuk tu. Dia akan datang sekejap je lah. Tapi yang sampai tahap mabuk muntah ni, sekali tu je saya pernah muntah. Itu pun dah lama, rasa tahun 2010 dulu lah. Okey, selain daripada 4 tips yang saya dah share tadi, ada satu lagi benda yang boleh membantu anda untuk mengurangkan rasa mabuk laut, dan juga boleh membantu anda perform memancing. Jadi bila performance anda pun meningkat, so anda boleh strike ikan dengan lebih banyak. Okay, selama hampir 2 tahun ni saya develop satu produk minuman performance drink. Yang ni diberi nama Angler Booster. So produk ni adalah keluaran saya sendiri. Saya develop produk ni hampir 2 tahun, di mana saya test dulu buat produk ni, test
and rasa sendiri tak okey, saya ubah, buat berkali-kali sampai okey, and bila dah okey saya productionkan dan ia diberi nama Angler Booster. So produk ni adalah produk minuman. Dia dalam berbentuk sachet. Dalam satu bekas ni, di dalam dia ada 10 sachet. So anda boleh tengok. So apa fungsi produk ni? So dah nama pun performance drink. So fungsi apa yang dia bagi untuk anda perform sebagai seorang pemancing? Okey, fungsi-fungsi untuk produk ni saya develop berdasarkan pengalaman saya memancing selama ni, selama berbelas tahun. Okey, jadi ada 4 fungsi utama yang perlu kita ada untuk perform sebagai seorang pemancing yang saya masukkan dalam produk ini, iaitu yang pertama, dia memberi anda tenaga untuk anda memancing sepanjang hari. So kalau kita tengok dekat sini, dia mengandungi bahan taurine 500 mg. Okey, bahan taurine ni selalunya ada dalam suplemen untuk atlet-atlet sukan. So bahan ni memang terbukti memberi tenaga untuk atlet sukan. So saya masukkan dalam produk saya ni untuk membantu anda mendapatkan tenaga, jadi anda boleh memancing seharian. Jadi fungsi yang kedua, dia membuatkan anda rasa sedikit kenyang. Okey, kenapa saya letakkan fungsi kenyang ni? Sebab saya pernah banyak kali terkena situasi di mana kami gasok ikan and tak sempat nak makan. Okey, sebagai contoh, sampai satu spot pulun mancing, dapat ikan, lepas tu nak pindah ke spot lain. Okey, dalam tempoh nak pindah ke spot lain ni, kadang lapar tapi nak makan tu tak boleh, sebab kalau makan waktu buk gerak ni mungkin nasi tu akan terbang sampai ke belakang lah. Jadi kami tak boleh nak makan. Bila sampai satu spot kedua je, tekong suruh turun, cepat ada ikan, turun. Bila turun asyik strike, so memang tak sempat nak makan. So jadi bila dia ada situasi macam tu, produk ni membantu kita rasa kenyang lah. Okey, fungsi yang ketiga, of course, dia akan membantu kita untuk mengurangkan ataupun melawan rasa mabuk laut. Jadi salah satu faktor tadi kita mabuk laut mungkin sebab kita tak cukup rehat, dan produk ni pun dah membantu kita memberikan tenaga, dan produk ni juga membantu melancarkan kita punya sistem vestibular. So bila dia dah lancar, so dia akan memudahkan kita untuk mengelakkan rasa mabuk laut. Okey, fungsi yang keempat ni juga dia sangat membantu. Contoh, bila kita dah pergi mancing seharian, strike ikan besar-besar, balik kita rasa lenguh badan, bila kita tidur bangun esok tu sakit masa sana sini. And fungsi yang keempat, dia akan membantu heal kita punya muscle-muscle yang lenguh ni. Dia akan heal dengan lebih cepat. Macam dulu saya juga kerap berada di situasi contoh macam pergi mancing popping, balik tu memang sakit badan, kadang sampai seminggu baru nak hilang. Dan ada juga yang pergi mancing day trip, strike ikan yang padu-padu, lepas tu kadang-kadang 2-3 hari badan masih lenguh, dan produk ni akan bantu healkan masa kita ni dengan lebih cepat. Contoh kalau kita lenguh 5 hari, mungkin dia akan jadi 2 hari saja, ataupun kita lenguh 2 hari, mungkin dia akan jadi sehari saja. Ataupun selalunya kalau kita mancing esok sehari saja lenguh, mungkin esok tu kita tak rasa lenguh langsung. So produk ni juga mempunyai bahan untuk healkan kita punya masa yang lenguh. Jadi itulah 4 fungsi utama yang menarik, yang berdasarkan pengalaman saya sangat-sangat membantu seorang pemancing untuk perform memancing. Okey, jadi di mana anda boleh dapatkan produk ini? Jadi saya akan letakkan link Shopee di bawah, and saya akan jual sendiri. So link Shopee ni pun direct saya punya account. Anda boleh belek dan dapatkan produk ni dengan segera. Jadi untuk starting ni saya buat tak banyak, saya buat hanya 300 unit sahaja, and saya pun mungkin bajet bila dah jalan separuh ataupun beberapa unit kan, and then baru saya akan restock. Tapi seandainya 300 unit tu habis dengan cepat dan saya tak sempat restock, anda perlu tunggu, sebab proses nak restock ni ambil masa dalam 2 minggu ke 1 bulan macam tu lah. Mungkin anda ada trip weekend ni, kalau weekend ni mungkin tak sempat nak sampai. Kalau ada trip next week punya weekend, maybe sempat sampai and boleh guna produk ni. Ataupun kalau lambat dah habis, anda tak boleh nak try lagi, memang kena tunggu saya restock dulu baru boleh dapatkan semula produk ni di link Shopee di bawah ni. So better anda dapatkan dengan segera sebelum 300 unit ni habis. And kalau habis, anda hanya perlu tunggu untuk saya restock balik, dan saya akan update di dalam
link Shopee di bawah. Okey, jadi setakat tu saja saya harap tips-tips yang saya bagi, 4 tips utama tadi dapat membantu anda dan memahami kenapa kita mabuk laut dan macam mana kita nak elakkan perasaan mabuk laut tu. And kat sini juga saya meletakkan alternatif untuk anda dapatkan produk ni dan juga membantu anda untuk perform sebagai seorang pemanci. Jadi bila kita dah ada lebih tenaga dan juga kita rasa kurang mabuk, benda tu membuatkan kita perform lebih untuk mencari strike yang lebih banyak berbanding sebelum ni. Jadi terima kasih sebab tonton video ni dan insyaAllah kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Saya nak ajak ni salah satu cara untuk shake untuk apa produk ni, air bertenaga daripada Suhaimi. Kita masuk separuh botol, okey. Then tuang dia punya serobok. Harum, wangi, boleh dapatkan dekat dengan Suhaimi. Then kita tutup. Then kita try. Otak. Nice. Boleh dapatkan segera di pasaran. Hubungi Suhaimi apa dia, David Craft Suhaimi Angler. Alright, dapatkan di pasaran. Kontak beliau. Khas untuk orang mabuk dan orang yang muntah-muntah macam brother sebelah ni. Main nak minum. Nak minum.